Assalamualaikum dan selamat sejahtera anak-anak sekalian. Kita membincangkan tajuk sejarah tingkatan 4 KSSM Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua yang berlaku di Eropah dan Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Baik, anak-anak sekalian, kita mulakan perbincangan kita dengan melihat pengenalan. Perang Dunia Kedua berlaku di dua medan. Perang Dunia Kedua berlaku pada tahun 1939 hingga 45, berlaku di dua medan pertempuran. Di Eropah tertumpu di negara Eropah dan Utara Afrika, dan Asia Pasifik tertumpu di tanah besar Asia dan kepulauan Asia Tenggara. Baik, peperangan ini melibatkan dua pakatan, iaitu pakatan kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Perang Dunia Kedua, kita lihat tercetus. Perang Dunia Kedua tercetus disebabkan oleh faktor-faktor. Pertama, kita lihat kemunculan ideologi baru, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles dan kegagalan Liga Bangsa. Baik, kita cuba lihat perbincangan pertama kita, kemunculan ideologi baru. Baik, kemunculan ideologi baru ni kita dapat pecahkan, kita bahagikan kepada dua, iaitu fasisme dan nazisme. Dapat kita pecah dua kepada fasisme dan nazisme. Nazi di Jerman. Okey, fasisme dipimpin oleh Benito Mussolini, parti fasis yang berjaya menguasai Itali pada tahun 1922. Fasisme memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percaya kepada nasionalisme melampau, termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Itali meluaskan tanah jajahannya menguasai Apsia, iaitu Ethiopia dan Albania, bagi memulihkan semula imejnya. Manakala nazisme pula dipimpin oleh Adolf Hitler, parti Nazi yang berjaya membentuk kerajaan di Jerman pada tahun 1933. Nazisme dia mengagungkan bangsa Jerman. Hitler berusaha mengenepikan perjanjian Versailles. Hitler membina semula angkatan tentera dan menduduki Rhineland, wilayah yang hilang melalui perjanjian Versailles. Baik, kemudian kita lihat faktor yang kedua. Faktor yang kedua yang mencetuskan Perang Dunia Kedua di Eropah ialah ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Jerman menganggap perjanjian Versailles tidak adil dan menjejaskan kedaulatan negaranya. Selain kehilangan tanah jajahan, Jerman juga perlu membayar pampasan perang yang tinggi dan menyebabkan Jerman mengalami kemelisitan ekonomi dan inflasi yang teruk. Itali pula yang menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama tidak berpuas hati terhadap perjanjian Versailles kerana tidak diberikan tanah jajahan baru seperti yang diperoleh Perancis dan Poland. Baik, faktor yang ketiga ialah kegagalan Liga Bangsa. Kegagalan Liga Bangsa berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Liga Bangsa gagal menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata, seterusnya menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama. Ia menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia yang Kedua. Baik, anak-anak kita cuba lihat contoh soalan. Ini soalan struktur yang cikgu berikan. Pada pandangan anda, mengapakah Liga Bangsa gagal berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa? Anak-anak boleh lihat soalan ini dan cuba mencari jawapan daripada fakta yang telah kita bincangkan tadi. Baik, cikgu beri jawapannya di sini, slide jawapan dia. Satu, kita lihat kegagalan menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata.
Fakta yang kedua, gagal menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama. Huraian ini menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan. Huraian kedua mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Fakta tiga, Jerman keluar daripada Liga Bangsa. Huraiannya memperbesarkan angkatan tenteranya secara terbuka. Baik, kita terus melihat perbincangan kita Perang Dunia Kedua di Eropah. Baik, kita lihat Perang Dunia Kedua di Eropah meletus apabila Jerman menyerang Poland pada September 1939 dan peristiwa tersebut menyebabkan Britain Perancis mengisytiharkan perang terhadap Jerman. Pertama kita lihat penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Yang kedua, pengebuman Britain. Yang ketiga, penyertaan Itali dalam perang di Eropah. Dan yang keempat, serangan Jerman ke atas Rusia. Baik, kita lihat isi pertama, huraian pertama, penaklukan Jerman terhadap Eropah Barat. Selepas mengisytiharkan perang, Jerman menyerang Blitzkrieg bagi menakluki negara di Eropah Barat. Jerman berjaya menawan Poland, Denmark, Norway, Belanda, Belgium, Luxembourg dan Perancis. Jerman menguasai hampir keseluruhan negara Eropah Barat menjelang tahun 1941. Kita lihat uraian pengebuman Britain. Jerman melancarkan serangan udara dan laut terhadap Britain pada September 1940 hingga bulan Jun 1941. Jerman menyerang dan memusnahkan pelabuhan, kawasan perindustrian, pertahanan udara Britain sehingga menjejaskan ekonomi Britain. Baik, seterusnya kita lihat serangan Jerman ke atas Rusia. Setelah menguasai Eropah Barat, Jerman melancarkan operasi Barbarossa. Serangan besar-besaran untuk menawan Rusia. Hitler ingin menguasai Rusia, empayar terbesar di Eropah, untuk mencapai cita-citanya menguasai seluruh Eropah. Sasaran operasi ini bandar utama Rusia seperti Leningrad, Moskow dan Stalingrad. Seterusnya kita lihat soalan objektif. Soalan objektif, sambungan soalan nombor 14 daripada bahagian 1. Bagaimanakah Perang Dunia Kedua bermula di Eropah? Anak-anak boleh lihat soalan ini berada di muka surat 60 buku teks Sejarah KSSM tingkatan 4. Jawapan dia di sini ialah bermula bila Jerman menyerang Poland. Jawapan dia B. Soalan 15. Apakah tujuan Jerman melancarkan operasi Barbarossa? Muka surat 60 juga, Sejarah KSM tingkatan 4. Jawapannya ialah untuk menawan Rusia. Tujuannya untuk menawan Rusia. Baik, kita terus lihat berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropah. Pertama, kerjasama kuasa besar. Yang kedua, keberkesanan strategi serangan. Ini membolehkan Perang Dunia Kedua di Eropah ditamatkan. Kerjasama kuasa besar. Presiden Amerika Syarikat dan Perdana Menteri Britain sering bertemu membuat keputusan politik dan ketenteraan. Dan kerjasama ini melibatkan Presiden Rusia. Di medan perang pula, tentera bersekutu, tentera darat, udara, laut beroperasi di bawah komander tertinggi bersekutu yang diketuai oleh Amerika Syarikat. Ini menunjukkan kuasa besar bekerjasama dan hasil kerjasama ini berjaya menamatkan Perang Dunia yang Kedua. Baik, yang kedua kita lihat keberkesanan strategi serangan. Kesilapan kuasa paksi membuat keputusan politik dan ketenteraan dalam operasi menawan Rusia membawa kegagalan. Kuasa bersekutu pimpinan Amerika Syarikat memperlihatkan keunggulan dalam perancangan ketenteraan, terutama kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu di Normandy, Perancis. Yang kedua, berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropah disebabkan oleh keberkesanan strategi serangan. Yang pertama tadi, kerjasama kuasa besar, dan yang kedua, keberkesanan strategi serangan. Baik,
kita melihat kegagalan operasi menawan Rusia. Pada peringkat awal, serangan tentera Rusia berjalan lancar. Bagaimanapun banyak tentera Jerman terkorban apabila perang melewati 2 musim sejuk di Rusia. Tempoh perang yang panjang menyebabkan tentera Jerman kehabisan peluru, minyak dan makanan, dan akhirnya melemahkan semangat tentera Jerman. Jeneral Jerman Friedrich von Paulus mengingkari perintah Hitler untuk meneruskan peperangan dan menyerah kalah kepada tentera Rusia di Stalingrad pada Januari 1943. Kejayaan operasi pendaratan tentera bersekutu. Mulai operasi D-Day, tentera bersekutu berjaya mendarat di Normandy, Perancis pada Jun 1944. Tentera bersekutu berjaya memperdayakan tentera Jerman dengan menyebarkan maklumat bahawa pendaratan tentera bersekutu akan berlaku di Calais, bukan di Normandy. Kejayaan tersebut meningkatkan semangat tentera bersekutu dan menjadi titik tolak kejayaan membebaskan Perancis dan negara Eropah Barat daripada talukan Jerman. Kejayaan operasi D-Day membolehkan tentera bersekutu memasuki Jerman dari arah barat dan tentera Rusia menyerang Jerman dari bahagian timur. Kematian Hitler pada bulan April 1945 telah mengubah lanskap perang di Eropah. Jerman kemudiannya menandatangani perjanjian menyerah kalah dan sekaligus menamatkan perang yang berlangsung selama 6 tahun di Eropah. Baik, kita cuba melihat soalan objektif, soalan seterusnya di muka surat 62. Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kejayaan tentera bersekutu menamatkan Perang Dunia yang Kedua? Apakah iktibarnya? Jawapannya bekerjasama, perpaduan, tolak ansur, bermuafakat. Okey, jawapan di sini bekerjasama dan bermuafakat. Bekerjasama dan bermuafakat. Baik, kemudian soalan berikut, soalan nombor 17. Kejayaan operasi D-Day meningkatkan semangat tentera bersekutu dalam Perang Dunia Kedua. Dalam operasi tersebut, tentera bersekutu berjaya mendarat di muka surat 63. Soalan ni di muka surat 63 dan kita lihat jawapannya di Normandy, Perancis. Baik, seterusnya kita menyambung melihat Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Dikenali sebagai Perang Pasifik kerana pertempuran berlaku di Lautan Pasifik, tanah besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Perang Pasifik berpunca daripada kemunculan Jepun sebagai kuasa tentera di Asia yang menjalankan imperialisme di rantau Asia Pasifik. Baik, kita lihat perluasan kuasa Jepun. Kenapa dia nak menjalankan dasar perluasan kuasa? Okey, yang pertama, keperluan perindustrian. Yang dua, pengaruh golongan tentera. Dan yang ketiga, mewujudkan order baru Asia. Baik, kita lihat satu persatu perbincangan melihat faktor perluasan kuasa Jepun. Pertama, keperluan perindustrian. Pada akhir abad yang ke-19, Jepun berusaha mengurangkan pergantungan kepada negara barat untuk mendapatkan bahan mentah. Jepun memerlukan wilayah untuk mendapatkan bahan mentah dan pasaran bagi mengembangkan perindustriannya. Okey, faktor kedua, pengaruh golongan tentera. Pada abad ke-20, Jepun mempunyai angkatan tentera yang paling moden di Asia dan semakin agresif apabila tentera menguasai politik pada tahun 1932. Golongan tentera berpendapat masalah ekonomi Jepun boleh diselesaikan menerusi penaklukan kawasan yang kaya bahan mentah dan boleh menjadi kawasan pasaran. Jeneral Hideki Tojo, Perdana Menteri Jepun, mengheret Jepun ke kancah peperangan. Okey, yang ketiga kita lihat mewujudkan order baru Asia. Di bawah pengaruh tentera, dasar luar Jepun bermatlamatkan perkembangan kuasa, mewujudkan kebebasan ekonomi dan menentang imperialisme barat. Jepun mewujudkan order baru di Asia Timur, merangkumi Jepun, Korea, China dan Manchuria ke dalam satu blok ekonomi. Dan order tersebut kemudiannya dikembangkan ke seluruh Asia. Baik, seterusnya kita lihat sekatan ekonomi terhadap Jepun.
Ini akibat daripada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Jepun menyebabkan ia dikenakan sekatan ekonomi. Baik, sekatan ekonomi Jepun. Setelah menguasai Korea, Manchuria dan China, Jepun menguasai kawasan strategik di Laut China Selatan termasuk Pulau Hainan dan Indochina. Dasar perluasan kuasa Jepun mendapat reaksi daripada pihak bersekutu. Amerika Syarikat, British, Belanda mengenakan sekatan ekonomi untuk menghalang Jepun daripada memperoleh bahan mentah yang diperlukan untuk industri dan operasi perang. Rancangan penaklukan wilayah selatan. Sebagai jalan keluar daripada sekatan ekonomi tadi, Jepun merancang menguasai wilayah di selatan, merangkumi Asia Tenggara yang kaya dengan bahan mentah seperti biji timah, getah, bauksit dan petroleum. Dari aspek ketenteraan, Pakatan dalam kuasa paksi membolehkan kerajaan Jerman menghantar pakarnya ke Jepun untuk mengkaji serangan terhadap wilayah selatan dan membantu perkembangan industri pembuatan kapal terbang Jepun. Seterusnya kita lihat bermulanya Perang Dunia Kedua di Eropah. Bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik bermula apabila Jepun menyerang Tanah Melayu dan Pearl Harbor, Hawaii, iaitu merupakan pangkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pasifik. Serangan tentera Jepun terhadap Pearl Harbor bertujuan melumpuhkan armada laut Amerika Syarikat di Pasifik yang membolehkan menjadi penghalang kepada perluasan kuasa Jepun di Asia Pasifik. Seterusnya, serangan dilakukan ke atas wilayah jajahan Amerika Syarikat, Britain dan Belanda yang lain seperti Filipina, Hong Kong, Pulau Guam dan Pulau Wik. Serangan tersebut membawa penglibatan Amerika Syarikat dalam perang di Asia Pasifik apabila mengisytiharkan perang terhadap Jepun. Dengan strategi yang berkesan dan penguasaan serangan melalui laut, darat dan udara, Jepun berjaya membentuk empayar yang luas. Di Asia Pasifik menjelang April 1942. Baik, selepas kita melihat bermulanya Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik, kita cuba melihat contoh-contoh soalan objektif. Okey, soalan yang cikgu kemukakan ini terdapat di dalam buku teks muka surat 64. Pembaharuan Meiji membawa permodernan hingga Jepun muncul sebagai industri yang setaraf dengan kuasa barat, dan perluasan kuasa Jepun berkait dengan memenuhi desakan penduduk, slogan Asia untuk Asia, keperluan perindustrian, pengaruh golongan tentera. Baik, jawapan dia D34, keperluan perindustrian, pengaruh golongan tentera. Baik, soalan berikut, soalan 19. Pada tahun 1940, Jepun telah menandatangani perjanjian Pakatan 3 negara. Dua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut ialah Jerman, Itali, Rusia, Turki. Okey, jawapan untuk soalan ini yang terdapat di buku teks muka surat 65 ialah Jerman dan Itali. Baik, kemudian kita lihat soalan objektif nombor 20. Dasar perluasan kuasa Jepun telah mendapat reaksi pihak bersekutu Amerika Syarikat, British dan Belanda. Apakah tindakan yang diambil ke atas Jepun? Baik, tindakan yang diambil, jawapan dia ada di muka surat 65. Menggugurkan bom, menyerang Jepun, mengenakan sekatan ekonomi, memutuskan hubungan diplomatik. Jawapannya ialah mengenakan sekatan ekonomi. Baik, kita sambung lihat berikutnya. Nombor 21, soalan objektif nombor 21 terdapat di buku teks muka surat 66. Fakta berikut menunjukkan kawasan yang berjaya ditawan oleh tentera Jepun di Tanah Melayu dan Singapura. Apakah faktor kejayaan tersebut? Strategi berkesan, bilangan tentera ramai, bantuan golongan imigran, sokongan penduduk tempatan. Jawapannya kita lihat strategi yang berkesan. Faktor kejayaan Jepun ialah kerana strategi yang berkesan. Baik, soalan nombor 22 terdapat di buku teks muka surat 67.
Maklumat berikut merupakan kesan Perang Dunia di Eropah dan di Asia Pasifik. Mengorbankan hampir 75 juta nyawa manusia, kemusnahan tak terbenda. Muka surat 67, buku teks. Apakah iktibar daripada peristiwa Perang Dunia Kedua di Eropah dan di Asia Pasifik? Kita cuba lihat jawapan dia. Jawapan untuk soalan nombor 22 ialah D. Belajar untuk bersama-sama dalam keamanan. Belajar untuk hidup bersama dalam keamanan. Ini merupakan soalan kibat. Bagaimanapun jawapannya terdapat dalam buku teks muka surat 67. Baik, terakhir sekali soalan esei. Pada pendapat anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan berlakunya konflik antara negara di peringkat antarabangsa? Nah, maka cikgu sertakan jawapan untuk soalan esei. Anak-anak boleh lihat. Yang pertama, mengelakkan persaingan senjata. Yang kedua, menghormati kedaulatan negara lain, mementingkan hak asasi manusia, mengukuhkan hubungan diplomatik, menganggotai pertubuhan gerakan antarabangsa yang berdaftar, menghukum pemimpin negara yang mencetuskan konflik, menghapuskan diskriminasi, mengamalkan prinsip keadilan, mengutamakan setiakawan, bersama-sama menentang kezaliman, tidak menimbulkan sensitiviti keagamaan atau mana-mana saja jawapan yang anak-anak rasakan munasabah. Baik, kita berhenti sampai sini. Kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. Okey, selamat berusaha. Teruskan usaha anda. Dengan usaha yang bersungguh-sungguh kita akan dapat. Baik, kita sampai di sini. Kita akan sambung pada sesi akan datang. Teruskan usaha anda. Sekian, terima kasih.